Okay, tak apa, teruskan. Mekanisme denyutan jantung ini terdiri daripada otot kardiak yang bersilang dan bersambung antara satu sama lain. Besarkan boleh tak, Nabil? Besar kan? Ha. Test sekejap. Android ni. Okay, boleh. Boleh. Gitu. Mekanisme denyutan jantung ini bermaksud mana ni? Okey. Mekanisme denyutan jantung terdiri daripada otot kardiak yang bersilang dan bersambung antara satu sama lain. Susunan ini membenarkan impuls elektrik disebar dengan cepat melalui jantung pada masa yang sama. Mekanisme denyutan jantung ini bermaksud jantung mengetuk dan mengendur tanpa perlu dan mengendur tanpa perlu menerima isyarat impuls daripada sistem saraf. Otot kardiak disimpan dalam larutan beroksigen yang suam dan mengandungi nutrien. Otot-otot akan mengecut dan mengendur secara berimbang dengan sendiri. Okay. Peredaran darah dalam manusia. Dia menghasilkan daya yang menyebabkan peredaran darah dalam manusia disebabkan oleh pengepaman jantung dan pengecutan otot rangka. Apa maksud tu? Terangkanlah sikit. Dia macam bila kita bernafas ke ataupun ni, denyutan jantung dia ikut sekali lah. Apa aktiviti kita lakukan lah, denyutan jantung biasa. Okay. Nazim boleh? Boleh. Pengepaman jantung. Pengecutan jantung dimulakan dan dikoordinasi oleh perentak jantung. Perentak jantung ialah sekumpulan sel otot jantung khusus untuk memulakan kadar pengecutan jantung dan terletak di dinding atrium kanan. Lain fokus ya. Nanti saya tanya soalan tu. Apa dia perentak jantung? Perentak jantung adalah sekumpulan sel otot jantung khusus yang memulakan Gostas. Sekejap. Okey, Abil. Ni. Okay, itu perentak jantung. Okay, lepas ni kena familiar perkataan perentak jantung. Okay, lagi. Pacemaker. Bawah. Ni. Perentak jantung menjana impuls elektrik yang merebak dengan cepat melalui dinding kedua-dua atrium, menyebabkan atrium mengecut secara berikma. Perentak jantung yang utama dikenali sebagai nodus sinoatrium atau nodus SA. Sinoatrial node, okay. Nodus sinoatrium, nodus SA menjana impuls elektrik. Impuls elektrik merebak dengan cepat ke dalam kedua-dua atrium, menyebabkan atrium mengecut secara serentak. Pengecutan atrium membantu mengepam darah ke dalam ventrikel. Impuls elektrik sampai ke nodus atrioventricle. Impuls elektrik merebak melalui Brakes dan gentian Purkinje sehingga ke apex jantung. Okay. Impuls elektrik merebak dari bahagian apex jantung ke seluruh dinding ventrikel. Akibatnya, ventrikel mengecut untuk mengepam darah keluar ke paru-paru dan badan. Ketika pengepaman jantung, bunyi loop dan dup boleh kedengaran. Bunyi loop dan dup tersebut ialah bunyi penutupan injap-injap. Okey. Bunyi pertama loop dihasilkan apabila injap trikuspid dan injap bikuspid tertutup. Manakala bunyi kedua pula dihasilkan apabila bunyi dup dihasilkan apabila injap sabit tertutup. Okey. Nah, itu je. Okey. Lagi? Dah? Dah. Ini peran lain. Ada lagi sikit?
Ini otot rangka dah. Okey, otot rangka orang lain pula. Okey, so tunggu dulu, jangan tutup lagi. Ada soalan tak? Okay. Siapa tu? Ada nak tanya? Banyak ni keyword-keyword penting kat sini. Awak kena faham proses loop dup. Okay, yang mana injap terbuka dan tertutup waktu loop dengan dup. Dan awak kena tahu definisi apa dia label-label dalam bahagian jantung yang baru awak dengar hari ni. Okay, contohnya otot Purkinje tadi tu. Okay. Kemudian bahagian turunkan lagi bawah sikit mekanisme ni otot jantung. Okey, soalan dia akan kaitkan dengan isu semasa. Pernah dengar tak ada individu yang menggunakan jantung dalam bentuk bateri? Ada siapa pernah dengar? Dia masukkan bateri dalam jantung dia. Ada tak? Tak. Tak pernah dengar? Tak. Mikro. Kuat sikit Nabil. Tak ada apa-apa. Okay, so untuk awak semua sebagai budak bayu kena ambil tahu isu-isu semasa. Sebab tahun tu dah lama, saya pun dah lupa tahun bila. Tapi ada seorang murid ni, sekolah menengah lah. Okay, dia buat pembedahan jantung dan dimasukkan jantung elektrik. So hari ni awak kena tahu dalam jantung tu ada pengaliran jantung cikgu. Kuat sikit. Perentak jantung Ya, perentak jantung tu memang dah ada dalam badan kita. Ini yang jantung dia rosak tapi digantikan dengan jantung palsu. Bukan palsu lah, maksudnya yang menjalankan fungsi dia seperti jantung dalam bentuk aliran arus elektrik. Dia pergi mana-mana dia akan bawa satu beg tu untuk cas. Jadi setakat ni tak ada lagi berita yang dia tak okey. Maksudnya masih ada lagi lah dia jalani hidup seperti biasa. Tapi kalau kita pergi melancong bawa beg troli tu kan, heret kan, dia bawa beg tu juga tapi dalam tu ada segala peralatan yang berkaitan dengan jantung dia tu. Okay? Itu teknologi, bioteknologi yang semakin lama semakin canggih lah. Jadi maksudnya ada peluang lagi sekiranya ada bahagian-bahagian jantung tertentu yang rosak masih lagi boleh dirawat. Okay? Itu hebatnya bioteknologi. Okey, soalan kalau tak ada saya tanya kan. Tak apa, jangan cikgu. Kalau awak tak jawab orang lain jawab. Okey, yang pertama, name the main heart pacemaker. Christina Huda ada? Soalan dalam buku teks tu. Ada tak? Christina, Nurul Adila? Hilang. Rehan Dato? Semua tak nak bersuara. Wan Khairul Nisa? Tengku Nurul Adila? Ni ada. Okey. So, apa jawapan dia? 10.3 tu. Namakan bahagian jantung. Pacemaker tu. Perentak jantung. Ya. Siapa tolong jawab tu? Nurul Adila nak jawab apa? Ada jawapan tak Nurul Adila? Perentak jantung. Okey, Nabil jelaskan. Faham tak? Yang lain faham tak perentak jantung tu apa? Sumaya. Syirah. Syahira. Jadi bila dia senyap ni, cikgu tak tahu dia faham ke tak faham. Nurin Jannah. Nurin Jannah ada ke tak ada? Ya, cikgu. Apa dia perentak jantung tu? Ada. Main heart pacemaker, dia kata perentak jantung. So apa dia perentak jantung tu? Perentak jantung tu dia yang akan initiatekan, lepas tu dia yang akan koordinatkan jantung punya pengecutan dengan pengepaman. Pengecutan dan pengepaman darah ke seluruh badan. Okey, so arus elektrik yang mengalir daripada atrium, bahagian luaran tu, pergi ke ventricle. So apabila bahasa mudahnya atrium tu tercas, ada
arus elektrik yang mengalir. Jangan salah faham arus yang tinggi yang boleh menyebabkan kematian tu ya. Itu bukan. Ini arus elektrik yang rendah yang mana yang membolehkan kita ni jantung kita bergerak secara normal lah bukan arus yang tinggi tu. Itu lain cerita lah. Okay, cas. Sebab badan kita ni ada cas. That's why daripada atrium tu dia akan mengecas pada ventricle. Okay, so arus tu akan menyebabkan ventricle mengalami boleh mengalami pengecutan untuk mengalirkan darah ke seluruh badan. That's why soalan basic awak belajar jantung, apa fungsi jantung? Semua akan jawab untuk mengepam darah ke seluruh badan. Okay, jadi sekarang awak kena tahu macam mana darah tu dipam. Kalau awak tengok pam biasa kat luar pun mesti ada tekanan. Jadi tekanan dalam jantung ni disebabkan adanya arus cas tadi. Okay. Okay, Nabil, ada lagi nak tambah? Tiada. Tak ada. Tak apa, kita teruskan. Yang lain pun tak nak tanya. Saya harap faham lah. Nabil terangkan tadi tu. Okay. Yang lain fokus pada loop dengan dupe ya. Okay, sambung skeletal. Contraction of skeletal ni. Okay, saya boleh tutup cikgu. Ya, thank you. Nabil. Cuba tunjuk bahagian tu yang selepas lap sound tu. Boleh. Thank you. Ni Loman tak ada slide? Tak ada, tak sempat buat. Okay. So tolong tunjukkan. Sharing is caring ya. Yeah. Nabil. Abang nak buka WhatsApp ni. Amboi, sabar je. Contraction of skeletal muscles around the veins. Mana tak keluar ni? Saya baca dulu boleh ke? Sementara Nabil tu mulakan dulu. The pumping of the heart helps in the distribution and flow of the blood through the arteries, arterioles and blood capillaries. Pengepaman jantung ini membantulah dalam pengedaran darah kepada seluruh badan kan, dan darah mengalir melalui arteri, arteriol dan kapilari darah. However, the force produced by the pumping of the heart is insufficient for the blood flow to continue through the veins and return to the heart. Walaupun daya yang dilepaskan oleh jantung tu untuk mengepam darah ke seluruh badan tu tak cukup juga untuk seluruh badan, terutama sekali di bahagian kaki yang terlalu jauh. Okay. Besides, the blood is forced to flow against the force of gravity. Ini bahagian kat kaki yang bila deoxygenated blood, darah yang terdeoksigen nak naik balik ke jantung. Dia kena melawan arah gravity, force tu. The presence valves in the veins ensures that the blood flows in one direction to the heart. Kalau kat buku tu, gambar yang kat kiri tu, valve dia tertutup kat atas tu. Ini mungkin blood ni nak mengalir ke bawah supaya darah tu dapat mengalir ke kaki bahagian ke bawah tu. Itu darah yang berada oksigen lah. Kalau gambar yang kedua tu, yang kiri tu, injap yang kat atas tu dia terbuka. Itu untuk darah yang tidak terdioksigen untuk naik ke balik. Yang injap ke bawah tu tertutup supaya darah terdioksigen tu tidaklah mengalir jatuh ke bawah balik. Okay, good. Lagi? The blood flow the presence valve in the betul itu kata. The blood flow in the veins is assisted by contraction of the smooth muscles found in the venule and vein walls. Contraction of skeletal muscles around the veins. The contraction of skeletal muscles presses and constricts the veins, causing the valve to open and allow blood to flow towards the heart. The valve is then closed to prevent the blood from flowing back towards the foot. Okay, apa maksud A dengan B tu? The blood flow assisted by contraction. Pengecutan ke pengendoran contraction? Nak aku tunjuk Nabil mana ni? Tak sharing ni. Tak sabar on tadi lagging. Lagging pula. Apa dia ni? Ayat tu menerangkan apa? Contraction of the smooth muscle found in the venule and vein walls. Muscle tu yang lembut supaya
memudahkan blood flow tu lalu blood flow in the veins. Sebab otot yang lembut. Pengecutan otot yang lembut ya. Pengecutan otot yang lembut. Hmm. Yang Dia B tu pengecutan skeletal muscles around the veins. Okey. Okey kat sini. Pengecutan Okey, teruskan ni. Pengecutan. Pengecutan skeletal muscles tu menekan apa tu dan menahan veins yang menyebabkan injap tu terbuka untuk mengalirkan darah-darah tu mengalir ke kaki, ke kapilari darah di kaki. Okey. Ada lagi nak tambah? Sama ada darah tu nak mengalir ke bawah ataupun mengalir ke atas balik, ada injap yang akan terbuka dan tertutup untuk supaya darah tu tidak mengalir atas atau ke bawah kembali. Okey. Nabil jangan tutup Nabil. Yang tadi yang ni. Okey. Ada lagi ni? Tak ada. Ada. Okey. Tunggu dulu. Yang lain ada soalan? Yang lain ni. Nabil stop kat tadi. Tunggu. Okey. Kalau tak ada saya nak tanya. Dia senyap semua. Nur Syazwina. Ya, cikgu. Okay. Explain why a person who stands too long may faint. Kalau berdiri lama-lama orang tu boleh pengsan. Kenapa agaknya? Ada kaitan ni dengan tajuk ni. Sebab blood falling in the legs. Falling in the leg. How? Leg pula. Okay, tak apa. Macam mana? Ada kaitan dengan apa Nick cerita tadi tu? Sebab darah yang mengalir tu dia patah balik. Patah balik. Macam mana patah balik tu? Sedangkan ada injap yang tak bagi patah balik. Dia berdiri terlalu lama. Dia boleh pengsan bila berdiri terlalu lama. Mungkin ada di kalangan awak yang mengalami situasi ni. Kena denda contohnya, sejam berdiri. Tiba-tiba pengsan ataupun kawat kaki tengah panas. Tengah-tengah kawat, pengsan. Kenapa agaknya? Ada yang nak tolong? Okay, thank you Syazwina. Ada yang nak tolong yang lain? Ataupun Nik sendiri? Boleh jawab tak Nik? Sebab ni soalan aplikasi soalan situasi semasa. Nik, boleh tak terangkan balik? Saya rasa sebab kalau berdiri ni force oleh veins tu nak menolak darah terdioksigen ke jantung tu tidak cukup kot. Sebab darah terdioksigen tu terkumpul banyak sangat kat bawah tu. So tak dapat kot. Itu yang menyebabkan pingsan. Mungkin lemah orang tu. Yes, okay. Sebab aliran darah tu, okay, yang terdioksigen nak naik balik tu, dia macam satu daya yang lama, terlalu lama sebab awak berdiri lama. Jadi dia punya nak tindak balas daya graviti tu dia kena lawan. So bila terlalu kuat tekanan tu, itu yang menyebabkan darah kat otak pun jadi problem. Semua akan problem lah. That's why bila darah kat otak pun tak cukup, so seseorang tu boleh pengsan lah. Tambah pula ada yang pergi kawat tak makan dan sebagainya. Kalau orang kawat kaki dia tahu apa tips dia kalau tak nak bagi pengsan. Siapa tahu? Dia tak ada yang kawat kaki kat sini. Ada tak yang PKBM kat sini? Nabil? Nabil bukan PKBM. Aspire tak ada yang kawat-kawat ke? Semuanya budak baik. Hello? Ada tak PKBM kat sini? PKBM pun tak nak ngaku. Ada tak? Kadet polis ke? Saya rasa yang perempuan ramai kadet polis kan? Ke KRS? Ada tak? Ya Allah. Saya bercakap dengan siapa ni? Terlalu baik cikgu. Semua terlalu baik. Terlalu baik, terlebih baik tu bahaya ni. Baik tapi terlebih baik ni bahaya ni. Saya tak tahu saya cakap dengan siapa ni. Senyap je semua.
Sopan. Apa Samir? Samir tak masuk apa-apa uniform ke? Saya ada pengakap. Pengakap. Okey, pernah kawak tak? Time ni je lah, apa tu? Macam biasa. Peringkat sekolah je lah. Ada tak peringkat daerah ke apa? Tak. Tak Tak ada. masuk Okey, lah. tak apa. Peringkat sekolah pun pernah tak terlalu lama? Terlalu lama. Pernah tak? Tak pernah. Sekejap. Tak adalah sampai tahap yang lama-lama sangat. Tapi sebab dia kalau boleh lah. peringkat tinggi tu terlalu lama, sebab tu ada yang pensan. Jadi adalah tips dia tu. Ada yang suruh minum kicap dan sebagainya lah. Okay, kalau budak cadet bomber dulu, saya dululah. Okay, makan minum kicap lah dan sebagainya untuk tahan lama. Adalah petua-petua yang macam-macam dicadangkan untuk nak elakkan daripada jatuh. Jadi adalah cara dia. Yang pasti kena sarapan ataupun makan dulu sebelum kawat kaki tu. Okay. Susah juga cakap. Nasib baik ada Samir cakap seorang-seorang. Okay, tak apa, kita teruskan. Saya nak bincang benda-benda macam tu sebab dia relate pada situasi awak sebagai budak Bayu ni. Yang dalam buku tu dengan soalan kebat. Okay, soalan kebat ni awak kena relate dengan situasi semasa ni. Bukannya semua dalam kuteks kan soalan kebat tu. Tu yang PT3 yang tak boleh jawab bila keluar soalan kebat ni. Okay. Okay, seterusnya Nur Atirah Natasha ataupun siapa? Tajuk seterusnya. Saya cikgu. Blood clot. Okay, blood clotting. Nick juga kan? Betul? Betul. Nick, Nur Laila, Natasha. Tutup ke? Okay, thank you Nabil. Thank you Nazim. Okay, kita sambung. And then thank you Nick Lokman. Okay, sambung Nick Nur Laila. Okay, mechanism of blood clotting, pembekuan darah. Apa yang berlaku? Assalamualaikum, my name is Laila and I will be presenting subtopic 10.4, mechanism of blood clotting. The necessity for blood clotting mechanism. The first one is to prevent the entry of pathogens or microorganisms such as bacteria from entering the bloodstream. The second one is to prevent excessive blood loss of the injured blood vessel. The third one is to maintaining blood flow in closed circulatory system. And the last one to maintain the blood pressure because excessive blood loss will lower blood pressure to a dangerous level. Mechanism of blood clotting. When the skin is cut, the collagen fibers in the wall of the vessel will be exposed to the blood and it will stimulate the agglutination of platelets that consists of coagulated platelets, damaged cells, and clotting factors in the blood plasma. It will form an activated thrombokinase, and with the aid of calcium, iron, and vitamin K, thrombokinase will convert prothrombin to thrombin that acts as an enzyme to catalyzes the conversion of fibrinogen to fibrin, which forms a network on the wound surface to trap erythrocytes or red blood cell and to close the wound to prevent blood loss. As the blood flows, erythrocytes and platelets are trapped in the fibrin fibers and a blood clot is formed. That's all from me. Itu dia? Okay, nanti slide hantar dekat saya. Okay, tunjuk yang slide tadi, yang kedua tadi. Yang kedua. Ando. Ini dia. Okay. Yang tadi, yang ketiga kot. Ini yang manakah? Yang ni. Okay. Okay, stop jap. Okay, Nabila Huda ada? Ada cikgu. Okay. Ada. Boleh jawab soalan tadi? Rio tu. Okay, apa proses ni? Faham tak ni? Mekanisme ni. Meter straight separuh ni. Okay, orang lain sambung. Nabila Huda? Ya, cikgu. Apa yang awak faham daripada gambar rajah? Boleh tak? Tak boleh, cikgu.
Tak boleh cikgu. So faham ke tak tadi dia terangkan? Tak faham lah kan? Betul tak tanya. Bukan awak seorang ni, ramai. Tak faham tapi tak tanya. Okay, mana tadi? Nick, mana tadi Nick? Natasha? Ya cikgu. Boleh explain tak? Macam tadi macam direct je daripada sini. Boleh explain tak apa yang berlaku? BM ke? Ikut boleh dua-dua. Tapi explain. Maksudnya bukan baca ni. Explain. Apa yang berlaku? BM pun boleh lah. Bila apa tu kita terluka, collagen fiber yang ada dekat salur darah, dekat salur akan apa tu expose kepada darah dan dia akan merangsang agglutination of platelets. Maksudnya penggumpalan platelets yang daripada coagulated platelets. Okey, tak apa, sekejap. Nabila, fungsi platelet apa? Fungsi platelet. Dia kena faham fungsi dulu, baru boleh faham proses ni. Platelet tugas dia buat apa? Tak boleh. Zalahuddin? Okay, thank you Nabila. Zalahuddin? Saya tak nak tunggu lama-lama. Zalahuddin pun hilang. Samir? Samir? Hilang tak? Ya. Apa dia fungsi platelet? Platelet ni dia elakkan daripada blood clotting. Okey, ataupun dia memproses ataupun menjalankan membekukan darah Ya. Okey. Okey, sambung balik. Ni tadi sampai kat sini. Bila luka dekat jari pagi tadi, potong-potong bawang tu, luka tangan. So bila luka, tangan tu terbelah. Okay, jari jari tu terbelah. So salur darah akan terdedah lah. Dan di hadapan salur darah tu sebenarnya terdapat serat, bukan serat, fiber. Serat-serat kolagen yang menutupi salur darah tadi. Okay, so dia akan terdedah. Awak boleh tengok gambar ada yang real dalam buku teks tu. Buku teks ataupun buku rujukan. Macam mana collagen fibers tu yang menutupi bahagian salur darah. Okay. Kemudian platelet akan menentukan situasi tu berlakunya pembekuan darah. Lepas tu apa berlaku? Ni teruskan ni. Dia akan membentuk apa dari pembekuan platelet tadi. Ni gambar rajah dia. Platelet dah kita apa ni agglutinate pembekuan ni. Terkumpul kat sini. Ataupun kita panggil agglutinate. Okay. Boleh ni sambung? Mana? Dah hilang. Dia akan menghasilkan bahan pengaktif thrombokinase dan dia memerlukan kalsium ion dan vitamin K untuk convert prothrombin kepada thrombin yang bertindak sebagai enzim yang akan mengkataliskan fibrinogen kepada fibrin yang menghasilkan jaringan untuk menyembuhkan untuk memerangkap eritrosit dan menyembuhkan luka. Okay, thank you Nick. Saya ada soalan lagi. Aidil ada? Senyap. Danish? Aidil, cerita balik daripada sini, thrombokinase ni. Apa Saya yang baru masuk. Itulah bagaimana? Nama ada ni tadi dah. Hilang Jadi kita tandas. Yelah tu. Lepas tu bagaimana? Pergi tandas, pergi dapur, bagaimana lagi? Cepat. Tak apa, boleh tengok kat sini. Terangkan sikit apa yang berlaku. Tak faham cikgu. Itulah. Okey. Ni jadi kelas SMK pula ni. Danish ada? Tadi Aidil lah. Danish. Muhammad Danish. Awal-awal kelas ada. Akil. Muhammad Akil Zainuddin.
Samir dah lari pula. Akil? Ada cikgu. Okey, terangkan. Yang mana cikgu? Daripada sini, from Tombokinis. Cepat. Kesian Nick buat penat-penat, terangkan, lepas tu tak ada orang faham. Rugi lah. Apa dia ni? Cara nak terangkan tu saya tak tahu dah cikgu. Tak tahu? Kenapa tak baca Faham lagi? sikit-sikit je. Yang awak faham sikit-sikit tu. Apa yang awak faham sikit-sikit tu? Masuk kelas dia kena faham. Jadi kalau faham sikit tu sekurang-kurangnya boleh lah tu. Daripada masuk kelas ambil kedatangan je. Lepas tu tak tahu apa belajar. Cepat. Dia tahu tapi dia tak tahu. Tahu tak tahu. Sekejap cikgu nak translate. Jangan translate. Awak faham proses apa yang berlaku ni. Sebab ini adalah mekanisme. So awak kena jawab soalan esei. Semua masuk kelas bio nak jawab soalan. Nak guna dalam kehidupan seharian. So kena tahu cara nak explain. Jangan masuk kelas bio sebab terpaksa ataupun sebab suka-suka. Tak boleh lah. Ya. Masuk kelas bio kena belajar bio lah betul-betul. Okay, mekanisme blood clotting. Ini mekanisme ya. Mekanisme ni macam mana proses pembekuan darah. Macam mana darah yang luka dekat jari awak tu tiba-tiba boleh berhenti daripada mengalir. Tak keluar dah. Mula-mula keluarlah banyak lah. Lepas tu dah stop. Okay. So macam mana dia boleh stop tu? Boleh Akil? Terangkan sikit. Jangan ambil masa lama sangat ni. Ada satu lagi ni nak bentang. Ni dah hilangkan. Siapa ni? Rihadatul. Rihadatul tolong ni. Okay. Dia dapat bekukan darah sebab ada vitamin K yang menukarkan protein menjadi trombin. Okay, lagi. Vitamin K dengan kalsium ni perlu dalam badan kita, okay, sebagai bahan untuk memudahkan proses pertukaran apa? Protrombin kepada? Trombin. Okay, protrombin kepada trombin. So bila dah terbentuk trombin, apa yang berlaku? Dia jadi fibrinogen soluble. Okay, trombin tadi membolehkan fibrinogen, okay. Dalam fibrinogen ni dalam bentuk soluble. Soluble tu apa? Boleh larut. Mudah larut, okay. So dia menukarkan fibrinogen ni kepada fibrin. Asalnya fibrinogen ni dia mudah larut, tapi bila ditukarkan kepada fibrin oleh trombin, okay. So fibrin tadi akan menjadi tak mudah larut. That's why dia boleh menjadikan darah tadi beku. Okay. So yang lain pun saya harap faham lah tu. Okay, thank you Akil. Okay, so ingat ya, dalam badan kita ni ada pelbagai bahan kelas makanan dan salah satu kelas-kelas makanan berikutnya adalah kalsium dan juga vitamin K. Sebab tu kandungan kalsium dalam badan ni perlu cukup untuk mengelakkan badan kita daripada darah tu tak berhenti mengalir apabila luka. So salah satu bahan yang membantu platelets untuk membeku ataupun bergumpal, okay, agglutination ni bergumpal, ni bergumpal ni, okay, adalah kalsium dengan vitamin K. Dan kedua-dua bahan ni yang akan membantu protrombin, okay, yang berada dalam plasma protein tu, yang tak aktif tu, menukarkan diri dia menjadi trombin. Kenapa? Sebab trombin ni penting untuk menukarkan fibrinogen kepada fibrin. Okay, so bila dia jadi fibrin, barulah darah awak yang luka tadi yang mengalir dekat jari tu akan boleh terhenti. Okay, barulah tak mengalir sampai melimpah-limpah ya. So
Kalau awak luka sikit, darah terus berhenti, maksudnya awak punya platelet tu berfungsi dengan baik. Okay? So dia boleh membekukan darah dengan cepat. Orang yang kurang platelet ni, so darah dia tak akan berhenti mengalir. Itu yang bahaya tu. Contoh anemia ataupun leukemia lah. Okay? Darah dia problem dekat platelet ni. Okay, seterusnya last kali. Siapa? Thank you yang bentang-bentang ni. Okay. Thank you Nick, thank you. Okay. Clock dah. Okay, kesihatan Nur Atirah Natasha. Saya tak sempat nak jawab semalam. Ada awak tanya. Betul tak? Okay, tak betul. Lupa nak jawab. Okay. Sama ya. Pembuluh darah dengan salur darah sama. Okay. Kalau awak baca buku lain tu mungkin jumpa pembuluh darah. Okay. So itu adalah salur darah. Ada 3 jenis salur darah, vena, arteri dan kapilari. Cikgu nampak ke? Okey, dah nampak slide. Teruskan. Okey. Assalamualaikum. Hai. Okey, so hari ini saya akan membentangkan tentang isu kesihatan berkaitan pembekuan darah. Dalam keadaan normal, darah tidak akan membeku dalam salur darah yang tidak rosak kerana tindakan beberapa bahan antigumpal seperti heparin. Heparin ni adalah anticoagulan yang akan mengelakkan darah daripada membeku dalam salur darah yang tidak rosak. So apa yang akan terjadi kalau mekanisme pembekuan darah seseorang individu tu tak berfungsi? Okay, so dia ada 3 penyakit yang berkaitan dengan pembekuan darah. First, hemophilia, thrombosis, and lastly, embolism. Hemophilia ni merupakan satu penyakit keturunan. Dia penyakit yang akan diwarisi melalui gen parents yang disebabkan oleh warisan genetik yang dibawa oleh kromosom X. Kalau tengok dekat sini, sekejap. Okay, yang lain tengok betul-betul sebab tajuk genetik ni akan ada lagi form 5. Okay, awak kena faham macam mana penyakit hemofilia ni berlaku. Okay, dalam kes ni ayah dia tak ada hemofilia tapi ibu dia ada hemofilia. Ayah dia ni ayah dia mempunyai satu kromosom X dan satu kromosom Y. Ibu dia mempunyai 2 kromosom X tapi X1 ni dia dah satu kromosom X tu dia ada gen hemofilia. So bila dia kiranya ibu dia ni dipanggil sebagai carrier, pembawa hemofilia tu. Yep. So bila dia ada anak perempuan tu dia akan mewarisi satu kromosom X ibu dan satu kromosom X ayah. So bila ibu dia ada kromosom X yang dengan gen hemofilia ni, if anak dia tu mewarisi satu kromosom X ibu yang ada gen hemofilia ni, dia akan anak dia tu pun akan jadi pembawa juga. Betul? Kalau dia ada anak lelaki pula, anak lelaki tu mewarisi satu kromosom X ibu dan satu kromosom X ayah. If dia mewarisi satu kromosom X ibu yang ada gen hemofilia tu, anak lelaki dia akan menjadi penghidap hemofilia. Okay, yang perempuan pembawa, anak perempuan, yang lelaki tu pengidap. Okay? Sebab dia tak ada peluang dah nak dapat X normal. Sebab dia dari ayah ada satu. Bila dapat daripada ibu X, so dia akan terus jadi. Dia ambil X ibu, Y ayah. Okay, so dia akan terus jadi pengidap. Okay. Berbanding yang perempuan, saya mencelah sekejap ni. Berbanding yang perempuan, dia ada peluang lagi. Sebab dia ambil X mak dia yang hemofilia. Dan dia dapat, bukan dia ambil, dia dapat X daripada ayah yang normal. Jadi anak perempuan ni masih lagi pembawa. Tapi anak lelaki dah direct dia adalah pengidap hemofilia. Jadi golongan lelaki ni lebih tinggi chances untuk dapat hemofilia. Okay. Okay, lagi. Okay, next case pula ayah dia ada hemofilia tapi ibu dia tanpa hemofilia. Okay. Ayah dia ada satu X kromosom dan satu X kromosom Y. Tapi X kromosom X dia ni dah ada gen hemofilia. Kiranya ayah dia ni penghidap hemofilia.
So ibu dia pula ada kromosom 2 kromosom X yang normal. Okey. So bila dia ada anak perempuan dia akan mewarisi 1 kromosom X ayah dan 1 kromosom X ibu. So if dia mewarisi kromosom X ayah dia yang ada gen hemofilia tu, dia akan jadi pembawa. Bila dia ada anak lelaki pula, anak lelaki dia tu akan mewarisi kromosom X dari ibu dan 1 kromosom Y daripada ayah. So dia tidak akan dapat penyakit hemofilia ni sebab dia mewarisi kromosom Y ayah bukan X. Ya. Kalau lelaki dia tak boleh ambil X ayah ya sebab dia lelaki mesti ada Y. Jadi confirm lah dia ambil ayah dia Y ayah dia yang okey. Okey. So tak ada masalah lah dia jadi anak lelaki normal. Okay, sama juga yang ini. Dia tak boleh ambil X ayah. Kalau nak jadi budak lelaki kena ambil Y. Y daripada ayah tu. Okay, so X daripada mak dia. Okay. So kalau yang ni selamatlah dia ambil X ayah dia yang mak dia yang normal. Jadi anak lelaki ni normal lah. Okay. Okay, terusnya. Hemofilia ni dia akan menghalang darah daripada membeku disebabkan oleh kekurangan faktor pembeku dalam darah. Hemofilia ni dia ada banyak jenis tapi yang utama adalah hemofilia A dan hemofilia B. Hemofilia A ni dia hemofilia A asal tak ada. Hemofilia ni dia ada banyak jenis. Yang utama adalah hemofilia A dan hemofilia B. Kalau hemofilia A ni dia kekurangan faktor ke-8 anti-hemofilik. Kalau hemofilia B ni dia kekurangan faktor ke-9 plasma thromboplastin component. Penyakit ni selalu jadi dekat lelaki. Dia jarang jadi dekat perempuan tapi still boleh dapat dekat perempuan if faktor pembeku dia kurang daripada 40%. Okay. Pendarahan akan berlaku secara banyak dan berterusan. Kalau tengok dekat sini gambarnya, yang ni normal. Bila luka pendarahan berlaku, platelet dan protein faktor pembeku ni akan menghentikan darah tersebut. Tapi kalau hemofilia, dia keep bleeding. Dia berterusan. Okay, darah tu keluar berterusan. Okay. So symptoms dia pendarahan sendi otot dan tisu, lembut, lebam berlebihan, pendarahan hidung secara tiba-tiba, pendarahan berlanjutan lepas luka dan pendarahan yang berlaku secara spontan. Next, thrombosis. Okay. Thrombosis ni pembentukan darah beku trombus di dalam saluran darah. Dia akan mengganggu dan menghalang aliran darah. Dia punya punca ialah yang pertama kerosakan dalam salur darah. So contohnya kecederaan pada dinding salur darah kerana pembedahan atau perubahan pada dinding pembuluh darah yang boleh disebabkan oleh penyakit seperti diabetes. Kalau pengaliran darah terlalu perlahan, dia macam bila pengaliran darah tu terlalu perlahan, faktor pembeku tu pun akan terkumpul. So platelet tu pun akan tergumpal dan dekat situlah dia akan membentuk thrombokinase dan dia terhasillah thrombus kat situ. Thrombosis ni dia selalu jadi kat kaki. Dan dia yang thrombolysis ni dia paling kerap jadi ialah deep vein thrombosis dan dia boleh membawa kepada penyakit embolism pulmonary. So embolism apabila embolus tersekat di dalam salur darah yang kecil. Embolus ni adalah trombus yang diangkut oleh aliran darah dalam salur darah. Kiranya dia dari satu tempat ke satu tempat yang lain dalam salur darah tu. Embolus ni dia akan bergerak sampai dia mencapai saluran darah yang terlalu kecil untuk dia lalu. So embolus ni bila dia tersekat dalam salur darah yang kecil seperti arteriol, dia akan tersumbat dan aliran darah tu akan terhenti. So if dia pergi ke jantung pula, embolus tu akan tersekat dan aliran darah ke jantung akan terhenti. So dia akan kekurangan oksigen dan boleh mengakibatkan heart attack. Ya. Okay. Dia pergi ke otak pula, dia boleh mengakibatkan stroke. Betul. Okay, good presentation. Okay, bagus Banyak awak cari info daripada luar, bagus. Jangan lupa hantar slide kat saya. Okay.
Ada soalan tak? Dah tutup dah. Soalan? Ismail? Okey, Aiman Dennis. Okey, soalan Aiman Dennis. Apa dia soalan dia? Kalau hemofilia tu kenapa kromosom X je yang boleh yang bawa penyakit tu? Sebab penyakit tu memang fokus hanya pada kromosom X saja. Nanti form 5 tajuk ni ada lagi dan awak akan belajar tentang pewarisan genetik. Ini yang akan awak dapat detail lagi lah. Tapi untuk pengetahuan semua, hemofilia dia hanya tertumpu pada kromosom X sahaja. Sebab tu kebanyakan pengidap penyakit hemofilia ni adalah golongan lelaki. Sebab chances dia sangat tinggi. Sebab lelaki hanya ada satu X. Jadi dia tak ada pembawa. Okay, untuk hemofilia lelaki tak ada pembawa, dia hanya ada pengidap ataupun normal. Okay. Untuk perempuan sebab dia ada 2X. Jadi dia rendah sikit untuk jadi pengidap, tapi dia boleh jadi pembawa banyak sebab dia ada 2X. Okay, boleh? Am I? Boleh. Memang dia fokus pada X. Dah tutup tadi. Okay, saya ada soalan lain sebelum saya nak tutup kelas ni? Ada 4 minit lagi. Ada soalan tak yang lain? Tiada, Cik. Tak ada, saya tanya macam biasa. Ni nantilah. Okay, yang ni. Okay, nampak tak slide tadi? Okay, nampak Nampak. Okay, sekejap. Okay, background ini yang tadi. Okay, so ni yang saya go through untuk yang kawan-kawan present tadi. Okay, mekanisme, tolong check balik. So dalam ni, dalam jantung ada nodus atrioventricle. Okay, nodus ni senang je awak nak faham. Dia bentuk kekacang, bukan dekat kacang legum tu, tapi dia ada kaitan dengan bentuk tu, struktur dia. Okay, nodus. Okay, nodus sinoatrium, bahagian atrium. Ini dekat bahagian tepi dinding atrium. Okay, atrioventricle, dia akan menghubungkan dengan saluran ventricle dan juga tube Purkinje tadi tu. Okay, gentian Purkinje ataupun Purkinje ni, bahagian bawah ni. Okay, ini adalah bahagian-bahagian yang mana cas-cas yang akan membolehkan atrium dan juga ventricle mengecut. Okay, dan juga mengendur tak boleh guna kat sini melalui contraction, pengepaman jantung. Okey, kemudian proses nodus sinoatrium ni, nodus SA ni, okay, dia menjana impuls elektrik. Dalam exam guna perkataan impuls elektrik kalau arus tu macam nampak macam besar je arus elektrik. Kita guna impuls elektrik, memang ada dalam aliran sistem saraf. Okay, jadi dalam jantung pun sama. Impuls elektrik ni yang banyak berfungsi untuk membolehkan jantung mengepam darah ke seluruh badan. Okay. Sebab ini tadi dah terangkan, saya go through. Okay, siapa tak faham boleh tanya. Ini masalahnya diam. Jadi tak tahu faham ke tak faham. Okay, so fokus pada loop. Okay, injak tricuspid, injak bicuspid, dua-dua tu akan tertutup. Bunyilah loop. Dan bunyi dup, okay, injak sabit tertutup. Jadi mudah sikit awak ingat dup ni. Injak sabit tertutup. Sebab form 3 pun dah belajar ni, loop dup ni. Okay, dup, injak sabit tertutup. Ini ulangan saja. Kemudian otot rangka yang ni terangkan tadi. Okay, yang melawan graviti terutamanya pada bahagian kaki. Okay. Ini soalan tadi yang saya tanya. Okay, soalan 2 saya belum tanya. Jadi saya nak tanya sekarang. Apakah yang dimaksudkan istilah myogenik? Myogenik, tolong jawab. Okay. Ismail. Okay, go. Apa dia istilah myogenik? Myogenic means that the heart contracts and relax without receiving any impulse signal from the nervous system. Okay.
mengecut dan mengendur. Okey, tanpa. Okey, mesti ada perkataan tanpa, perlu menerima isyarat impuls daripada sistem saraf. Sebab ini ada kaitan dengan sistem saraf. Kalau awak ingat lagi, sistem saraf dia memerlukan satu isyarat khas, okey, untuk dia berfungsi. Tapi untuk myogenik ni dia tak perlu tunggu. That's why kita belajar tindak balas, sama ada tindak balas secara spontan ataupun tindak balas yang memerlukan arahan. Okay, so ini adalah myogenik ni dia akan berlaku secara semula jadi, okay, mengecut dan mengendur. Okay, tak perlu tunggu. Okay, tak perlu bagi signal oleh sistem saraf, dia terus menjalankan tugas dia untuk jantung ni. Okay. Kemudian terangkan yang tadi. Okay, so ini jawapan dia. Darah kurang mengalir ke otak dan juga kaki lah. Okay, kurang oksigen. So that's why dia boleh pengsan. Ini yang saya dah cerita tadi. Jari-jari boleh berubah menjadi pucat. Helmi? Muhammad Helmi? Dalam keadaan macam mana jari-jari boleh pucat? Ya, cikgu. Jawab. Jari-jari nombor 4 je ke? Ya. Jari-jari akan pucat akibat aliran darah disekat daripada mengalir ke hujung jari. Okey, sebab apa tak tahu? Kerana kesejukan. Okey, baru habis. Kerana kesejukan. Okey. Ini biasanya kalau pergi tempat-tempat salji, Snow White pula dah. Okey, yang mana banyak salji tu yang ataupun suhu dekat Malaysia ni suhunya turun tiba-tiba, so boleh tengoklah jari jadi pucat sejuk. Letak dalam peti ais pun boleh. Okey. Dekat freezer tu, so boleh tengok macam mana jari tu berubah sebab aliran darah disekat. Okey, ada efek dia daripada suhu tu memberi kesan pada jari awak ya. Okey, seterusnya kawan awak terangkan mekanisme pembekuan darah tadi. Okey, ini je. Buku teks pun ada. Ini adalah jaringan fibrinogen fiber tadi, serat tadi ya. Serat fibrinogen tadi dia menutupi sel-sel darah merah. Okey. Okey, dah terang tadi. And then ni trombosis. Okey, so embolism last kali. Okey, soalan. Siapa sempat baca tu untunglah. Okey, soalan dia. Yang pertama, terangkan maksud fibrin dan fungsinya. Khaira Alisha. Pada akhir mekanisme, apa dia maksud fibrin dan fungsinya? Explain the meaning of fibrin and its function. Okey, nombor 1. Farhatul Wahida, nombor 2. Standby. Farhatul Wahida. Ada tak? Fibrin is a thread-like protein fiber that apa cik soalan tadi? Ni, the meaning. The meaning of fibrin and their function. Fibrin is a thread-like protein fiber that forms a network on the wound surface to trap erythrocytes and to close the wound to prevent blood loss. Okey. Itu dia punya penerangan dia sedikit, and then dia punya istilah fibrin ni. Okay, gentian protein berbenang. Okay, berbenang. Keyword tolong gariskan. Keyword dia gentian protein berupa berbenang. Okay, so function dia mencegah kehilangan darah. Okay, to prevent kehilangan darah bila seorang tu terluka, and then mengelakkan bakteria masuk ke dalam darah. Okay, that's why kalau awak lambat rawat satu, memanglah dia akan beku sendiri kalau luka kecil. Kalau luka besar, kena rawat dengan cepat sebab awak akan dapat lihat esokan ataupun 2 hari lepas tu ada warna kuning. Warna kuning tu nanah yang awak panggil tu sebenarnya luka tu dah dijangkiti bakteria. Okay, so dalam nanah tu penuh dengan bakteria lah. Okay, biasanya Staphylococcus lah. Okay, Staphylococcus tu suka sangat duduk kawasan yang luka-luka tu. Jadi kena rawat dengan cepat. Okay, dan harapnya awak punya platelet tu berfungsi dengan baik lah. Untuk memberhentikan darah tu. Okay, thank you. Farhatul Wahida.
Ada pun. Nombor 2. Tadi mula lambat sikit habis. Sikit je. Samir dah nak pergi masjid lah. Samir ke siapa tadi? Kena dos dulu. 2 Ada dos yang baru dapat, boleh. ada yang dapat pergi, ada yang kena dos dulu. Okey, jawapan. Pak Hatul? Hello, orang ada ni? Mana jawapannya? Ke mic tak okey? Hilang terus. Okey, Doratul Atika. Doratul Atika. Hello cikgu. Ya, okey. Kau tak buka mic kot. Tak tahulah. Okey. Jawapan dia hemofilia dan trombosis. Hemofilia dan trombosis. Okey, kita check betul tak? Dia kata apa tadi? 2 penyakit. Okey, so 2 penyakit namanya okey, dia tak keluar. Tak apalah. Okey. Awak bagi ada 3 tadi, so bagi je 2, tak ada masalah. Okey, 2 penyakit yang berkaitan dengan pembekuan darah. Okey, kita tunggu sekejap je. Okey, hemofilia trombosis dan satu lagi tu. Kalau minta 3, tulis 3. Kalau 1, tulis 1 lah. Jangan tulis 2 pula. Okey, nombor 3. Duratul Atikah. Mekanisme pembekuan darah. Ya. Dr. Aini. Azura. Azura kalau senyap tu pelik tu. Okey, Azura jawab. Mekanisme. Ringkas je lah. Hmm. Yep, okey. Zombie. Kepada. Okay, good. Complete. Siapa yang tadi tak jelas tu harap ni kali ketiga dah ni. Harap jelas dah proses ni. Okay, boleh Google. Sebenarnya banyak jawapan boleh cari sendiri. Okay, so ini kisah dia. Ingat luka. Kemudian ingatlah thrombokinase. Ingat thrombin kepada prothrombin kepada thrombin. And then fibrinogen kepada fibrin. Okay, last kali adalah pembekuan darah tu berlaku. Okay, last sekali. Ayu Batrisha. Amar Naufal. Saya lompat nama. Naufal ada? Okay, nombor 4. Pembekuan darah beku boleh menyebabkan serangan jantung. Ini selalu ataupun ramai yang kena heart attack ni. Kenapa agaknya? Biasanya golongan lelaki lah. Sesuai lah Naufal jawab lah. Kalau macam darah tu beku kat mana? Bahagian? Arteri koronari. Okey. Bahagian otot jantung dia kan mati atau macam rosak. Sebab apa? Sebab darah? Kurang oksigen. Okey, darah tak boleh mengalir jadi kurang oksigen. Okey, thank you. Simple keyword-keyword penting je. Okey, dalam arteri koronari. So rosaklah, okey. Selama-lamanya akibat kekurangan bekalan oksigen dan itu yang akan menyebabkan heart attack. Okay. Tolong bezakan sakit jantung dengan serangan jantung ya. Jangan anggap sama. Serangan jantung, ini serangan jantung. Sakit jantung ni macam-macam. Ada jantung berlubang, ada jantung yang masalah membengkak. Okay. Itu penyakit jantung ataupun sakit jantung. Yang ini heart attack, serangan jantung akibat daripada darah beku dalam arteri koronari. Okay. So bezakan. Okay. So habis kat sini. Sebelum saya tutup kelas, saya harap jelas semua. Sambung tugasan 10.5. Okay. Alia Maisarah ada?
Lepas cuti ni lambat lagi ni. Tapi kena bagi tahu awal-awal. Alia Maisara? Irene? Ya, cikgu. Pernah present tak? Belum kan? Belum. Okay. 10.5 blood group of humans. Okay. Kemudian Jannah ada? Ada, cikgu. Irene yang atas tu. Jannah yang bawah tu. It's a factor. Okay. Okay. Dengan ibu-ibu mengandung sekali tu. Sampai habis. Boleh? Boleh, cikgu. Buat penerangan yang paling jelas sebab tajuk ni selalu saya jumpa senior-senior pun susah nak faham. Jadi buat penerangan yang simple tapi boleh faham. Okay. Okay, kemudian 10.6. Siapa dekat sini? Azim ada? Azim dah. Okay, siapa belum? Syari dah kan? Syari dah belum? Belum, cikgu. Belum, silakan. 10.6 health issues. Isu kesihatan lagi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Boleh ya? Syari Farhana 10.6. Seorang lagi. Mudawali ada? Tak nampak hari ni. Dah lama ni. Mudawali tak ada Nabil, Mudawali tak ada Nabil? Ada cikgu. Di mana hilang? So Syari tadi sampai habis 10.6, 10.7. Dalahuddin pun nampak keluar ni. Dalahuddin ada? Dalahuddin? Tak nak. Dalahuddin ada tu. Aduh lari pula. Tadi awal tadi saya nampak ada. Lari lah. Kejap. Seorang lagi. Fatin? No Fatin Jasmine? No Fatin ada tak? Ada. Boleh ya? Ke dah present? Belum Mai? Belum. Belum. Okay. 10.7. Okay. Semua ke cikgu? 10.7 189. Bukan surat 189. Yang atas saja 1, 2, 3, 4 tu. Pembentukan limfa tunggu dulu orang lain lah. Pembentukan limfa tu orang lain nanti. Awak buat 10.7 gambar rajah tu 1, 2, 3, 4. Boleh ya Fatih? Boleh cikgu. Okay, so itu saja untuk hari ni. Kita jumpa lepas cuti hari Rabu. Okay, last untuk Pak Ai S. Okay, tak apa. Jadi sempatlah tu. Okay. Lepas tu lain cerita pula. Okay, so silakan baca doa. Samir nak pergi semayang kan? Samir baca doa. Wal as. Okay. Aspek kifarah. Wal as. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Okay.